Hari itu kelihatan seperti hari-hari biasa. Wanita ini ke tempat kerja dan menjalankan tanggungjawabnya sebagai pekerja bank dengan penuh dedikasi. Menyapa pelanggan dan rakan sekerja dengan ramah dan penuh dengan senyuman. Jam menunjukkan pukul 6.20 petang. Wanita itu sudah mengemas mejanya untuk pulang ke rumah setelah penat bekerja. Namun tiba-tiba meluru masuk seorang lelaki dan menembaknya. Apa sebenarnya telah terjadi? Mari kita ikuti kisah tragis ini. Pada 23 Oktober 2013, seorang pegawai bank menemui ajal dalam keadaan menyayat hati apabila mukanya pecah selepas ditembak oleh pengawal keselamatan premis tersebut yang sebelum itu telah memaksa mangsa membuka peti besi untuk melarikan sejumlah wang. Kejadian pada pukul 6.20 petang di Jalan USJ Central 2 berlaku apabila Nur Azita Abdul Talib, 37 tahun, diarahkan membuka peti besi berisi wang di bank berkenaan oleh suspek yang berusia 37 tahun yang juga pengawal keselamatan bank berkenaan. Mangsa merupakan ibu kepada dua cahaya mata dan telah bekerja di bank tersebut selama 16 tahun. Difahamkan ketika kejadian, terdapat 5 pekerja di bank tersebut termasuk mangsa dan suspek. Sebelum kejadian, mangsa sempat menelefon suaminya Irwan Kamarudin, 37 tahun, dan tiada siapa menyangka itulah panggilan terakhir dan paling singkat daripada isteri tersayang. Panggilan singkat Nur Azita yang beria-ia benar hendak tahu sejauh mana kasih suaminya. Rupanya petanda ajal wanita itu hendak pergi buat selama-lamanya. Abang masih sayang saya? Begitu pertanyaan Nur Azita dan berkali-kali dia mengulang soalan itu menerusi panggilan telefon kepada suaminya sekitar jam 5 petang. Kira-kira sejam sebelum dia ditembak mati oleh perompak. Suaminya menjawab dia menyayangi seperti mereka mula berkahwin dahulu. Sebelum menamatkan panggilan, suami mangsa berpesan supaya mangsa memandu pulang ke rumah dengan berhati-hati kerana mangsa rabun dan kebetulan hari hujan menyukarkannya untuk memandu. Namun selepas panggilan pertama itu, suami mangsa sekali lagi menelefon mangsa untuk mengetahui sama ada mangsa sudah pulang ke rumah atau masih di pejabat. Malangnya, panggilan itu tidak dijawab oleh mangsa. Tidak lama selepas itu, suami mangsa menerima satu panggilan telefon dari pihak bank. Namun pengurusan bank berkenaan tidak memaklumkan apa yang berlaku. Sebaliknya mengarahkannya segera ke bank berkenaan. Dia bergegas ke bank itu namun tidak mengesyaki apa yang berlaku dan terkejut selepas dimaklumkan kejadian sebenar sebaik tiba di lokasi kejadian. Sejurus mengetahui insiden berkenaan, suami mangsa masih lagi dalam keadaan terkejut dan ibarat kehilangan separuh jiwa kerana amat menyayangi isterinya. Irwan benar-benar tidak menyangka nasib malang menimpa Nur Azita sedemikian rupa kerana isterinya itu tidak menunjukkan sebarang perubahan tingkah laku sebelum ajal. Apalagi yang boleh diceritakan saat mendengar kabar isterinya telah ditembak mati. Nur Azita disifatkan sebagai seorang yang agak pendiam namun sangat baik hati dengan orang lain dan tidak menyangka Nur Azita terkorban secara kejam di tangan perompak. Dia sudah 13 tahun mendirikan rumah tangga bersama arwah. Dikurniakan dua cahaya mata bernama Nur Nisa Nabila 12 tahun dan Muhammad Hazimi 8 tahun. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Selangor Datuk Abdul Rahim Jaafar berkata pihaknya sedang berusaha mengesan penjenayah terbabit dengan menyebarkan gambar suspek di merata tempat dan berpesan supaya orang ramai supaya berhati-hati kerana suspek masih bersenjata dan segera menyalurkan maklumat jika tahu tentang lokasi suspek. Pihak polis masih belum dapat memastikan jumlah wang dilarikan suspek dan berkemungkinan bernilai ratusan ribu ringgit. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Pihak mangsa juga dibawa ke Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM untuk dibedah siasat. Seluruh rakyat Malaysia turut merasai kekejaman yang berlaku terhadap wanita ini apabila perompak berkenaan tergamak menembaknya tanpa sebab sedangkan rakaman kamera lita tertutup CCTV menunjukkan Nur Azita langsung tidak melawan. Lebih mengerikan kerana insiden tembak itu dimuat naik menerusi laman sosial Facebook yang memaparkan Nur Azita ditembak pada muka. Ahli keluarga mangsa menyifatkan insiden pembunuhan pegawai bank itu sebagai tindakan kejam. Ibu Allahyarham Nur Syam Abdul Kadir, 63 tahun, rebah di kediaman sebaik mengetahui insiden itu sebelum dibawa ke Kuala Lumpur bersama suaminya Abu Talib Muhammad Isa, 75 tahun. Kali terakhir ibu bapanya bertemu dengan anak bongsu daripada 5 beradik itu ketika cuti Aidiladha 15 Oktober 2013 apabila arwah sekeluarga bercuti selama 3 hari di kampung berkenaan.
Suasana pilu dan sedih menyelubungi kampung halaman sebaik jenazah Allahyarham tiba kira-kira jam 7 malam menggunakan kenderaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Jenazah dibawa ke tanah perkuburan Islam Kampung Air Hitam Labu kira-kira jam 7.15 malam untuk disemadikan. Pengawal keselamatan yang merupakan suspek utama dalam kejadian rompakan ini melarikan wang tunai berjumlah RM450,000. Timbalan Ketua Polis Daerah Subang Jaya Superintendent Tan Ah Chua berkata, maklumat itu disalurkan oleh pihak bank kepada polis. Mengenai identiti sebenar suspek yang menggunakan nama Ardi Hamzah itu, perkara berkenaan masih dalam siasatan dan maklumat awal mendapati suspek berkemungkinan menggunakan kad pengenalan palsu. Namun begitu, polis sedang menunggu pengesahan daripada Jabatan Pendaftaran Negara. Akaun Facebook dipercayai milik Ardi Hamzah menjadi perhatian orang ramai. Laman berkenaan yang menggunakan nama Ardi Odi Putra Katela itu menggunakan gambar profil mirip wajah suspek yang diedarkan polis sejurus pembunuhan. Polis yang turut memantau percaya akaun Facebook terbabit milik suspek. Berdasarkan bahasa digunakan pada status dan kebanyakan komen dalam laman itu menunjukkan pemilik akaun terbabit berasal dari Indonesia, sekaligus menguatkan lagi kenyataan polis sebelum ini bahawa suspek berasal dari Sulawesi, Indonesia. Dalam usaha memburu suspek, setakat ini polis menahan 3 individu termasuk isterinya pada hari kejadian kerana dipercayai turut bersubahat dan menemui wang tunai RM30,000. Jabatan Pendaftaran Negara JPN turut mengesahkan suspek terbabit menggunakan MyCard palsu berdasarkan nombor dokumen itu tidak wujud dalam sistem maklumat jabatan itu. Pihak polis juga menolak andaian bahawa suspek sudah lolos ke negara jiran dan menjelaskan suspek dipercayai masih berada di sekitar Lembah Kelang. Ia berdasarkan kawalan ketat di semua pintu sepadan sama ada laluan tikus atau laluan utama, sekaligus menghalang buruan polis itu meloloskan diri. Pada 30 Oktober 2013, polis mengklasifikasikan suspek sebagai penjenayah berbahaya kerana masih memiliki senjata pump gun. Pasukan khas Polis Bukit Aman juga bekerjasama dengan polis di setiap negeri, termasuk anggota keselamatan yang menjaga sempadan negara bagi memastikan suspek tidak dapat meloloskan diri. Kumpulan M-Bank menamatkan serta-merta penghematan firma keselamatan kawalan Prima Sendang Berhad di semua cawangan bank, anak syarikat dan insurans milik kumpulan itu susulan kejadian tragik ini. Kementerian Dalam Negeri KDN mendapati syarikat pengawal keselamatan terbabit melakukan beberapa kesalahan termasuk menggaji pendatang tanpa izin dan individu yang mempunyai rekod jenayah. Atas kesalahan itu, KDN membatalkan lesen syarikat keselamatan itu pada 25 Oktober 2013 kerana melanggar beberapa syarat termasuk tidak membuat tapisan keselamatan terhadap petugas selain melanggar syarat Akta Agensi Pengendalian 1971. Awal pagi 10 November 2013, suspek yang dikendaki polis bagi kes rompak dan tembak ini berjaya diberkas di Kota Tinggi. Menurut kenyataan rasmi dikeluarkan Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, pasukan cantas khas polis diraja Malaysia berjaya menangkap suspek di Kampung Melungkur, Kota Tinggi pada jam 7 pagi. Pihak polis percaya dengan penahanan suspek utama ini, kes berkenaan berjaya diselesaikan. Hari itu turut disahkan oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar. Menerusi Twitter rasmi beliau turut mengucapkan terima kasih kepada orang ramai yang turut memberikan kerjasama sehingga tertangkapnya suspek berkenaan. Suspek ditahan reman selama 7 hari bermula hari dia ditangkap. Perintah reman itu dikeluarkan oleh Magistrate Mahkamah Petaling Jaya dan suspek disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Suspek yang memakai t-shirt berwarna hitam dan berseluar jeans biru dibawa ke Kompleks Mahkamah Magistrate pada jam 3.17 petang. Dia dikawal ketat oleh lebih 10 anggota polis bersenjata. Dibawa ke Mahkamah Magistrate dengan tangan digari ke belakang. Suspek kemudian dibawa keluar pada jam 3.40 petang dengan kereta polis dan diiringi 5 kereta polis yang lain. Pada 19 November 2013, suspek yang juga merupakan warga Indonesia didakwa di Mahkamah Magistrate, Laodi Rasila Ardi 36 tahun, dituduh membunuh Nur Azita di cawangan M-Bank di USJ Central, Subang Jaya antara pukul 6 hingga 6.30 petang pada 23 Oktober 2013. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatory jika sabit kesalahan. Laodi juga menghadapi tuduhan kedua melakukan kesalahan rompakan dan didakwa melepaskan tembakan
gun dari pump gun dengan niat untuk membunuh Nur Azita. Kesalahan di bawah Seksyen 3 Akta Senjata Api 1971. Seksyen ini memperuntukkan hukuman mati mandatory jika sabit kesalahan walaupun tidak menyebabkan kecederaan. Tertuduh mengangguk kepalanya apabila ditanya jika dia memahami tuduhan terhadapnya. Tiada pengakuan direkodkan. Magistrate Alina Hongzi Lan mengarahkan pemindahan segera kes itu ke Mahkamah Tinggi Shah Alam selepas membenarkan permohonan pemindahan oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Azhari Harun. Tertuduh tidak diwakili peguam. 15 Ogos 2014, Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ke atas bekas pengawal keselamatan M-Bank itu. Hakim Dato' Akhtar Tahir berpuas hati bahawa pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Pada 29 Julai 2015, Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ke atas tertuduh. Keputusan itu diputuskan panel 3 hakim diketuai Hakim Dato' Aziah Ali. Pada 29 Februari 2016, Mahkamah Persekutuan juga telah mengekalkan hukuman gantung terhadap tertuduh yang melakukan jenayah kejam ini 3 tahun lalu. Panel 5 hakim diketuai oleh Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Muhammad Raus Sharif sebulat suara menolak rayuan Laodi selepas berpuas hati bahawa terdapat bukti yang mencukupi bagi mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam sebelum ini. Begitulah kesudahan kisah tragis ini. Satu kesedihan yang sukar digambarkan dengan kata-kata. Kita mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa-dosa Allahyarham Nur Azita Abu Talib. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan Allahyarham dalam syurga. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.